Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita teruskan lagi PDPR untuk kali yang ke-2, PDPR Pendidikan Islam tahun 3, minggu yang ke-21. Okey, untuk hari ini kita akan buat lagi 2 muka surat mengikut tarikh hari inilah, iaitu 30 Jun 2021. Okey, kamu boleh tengok muka surat, 2 muka surat yang kita akan buat ni, iaitu seperti di paparan ni lah. Okey, ini muka surat yang pertama kita akan buat, dan ini yang kedua. Okey, tajuk apa hari ni? Tajuknya ialah ilmu dituntut, adab dipelihara, dalam bidang ulum syariah bahagian adab. Okay, kita akan belajar tajuk adab. Sebelum ni kita dah belajar adab tidur. Hari ni kita nak belajar adab menuntut ilmu lah. Okay, baik. Kita akan rujuk buku teks pada muka surat 128 dan juga 129. Buku teks muka surat 128, 129. Okey. Baiklah. Okey, kita tengok dulu. Dua-dua muka surat pun berkaitan dengan tajuk yang samalah. Tajuk adab menuntut ilmu. Okey, kita tengok sepintas lalu dulu modul kita. Soalan-soalan apa yang dia akan tanya, supaya bila kita baca di buku teks nanti, kita akan dapat tangkap soalan apa yang dia tanya. Okey, baik. Tengok ni, muka surat modul yang pertama kita akan guna yang ni ya. Okey, baik. Kita perbesar. Okey, latihan yang pertama. Okey, yang pertama dia suruh lengkapkan dalil nakli di bawah mengenai tuntutan menuntut ilmu. Dia ada bagi 4 tempat kosong. Tempat kosong kamu kena masukkan perkataan yang dia tak bawa masuk, yang dia tak masukkan lagi. Okey, baiklah. Di mana kita nak rujuk ni, di mana kita nak tahu perkataan apa yang nak kena isi, kita pun bukalah buku teks pada muka surat 128. 128. Okey. 128. Okey, sini ya. Tengok yang kotak kuning ni. 128. Kotak kuning. Dalil nakli. Okey, baiklah, kita akan baca sama-sama. Okey. Dalil nakli ni adalah hadis. Hadis Nabi. Bukan ayat Al-Quran, hadis Nabi. Okey, baik. Bila macam biasa nak peringat balik, bila sebut dalil nakli, nun qaf lam ya nakli, maka ia mestilah ayat Al-Quran ataupun hadis. Dua ni sahaja dalil nakli. Kalau tak ada ayat Al-Quran, hadis akan dijadikan sebagai dalil nakli. Macam contoh tajuk ni, dia ambil dalil nakli hadis. Daripada hadis lah. Okey, baik. Apa hadis dia? Kita akan baca. An Anasi bani Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi farizatun ala kulli muslim. Sekali lagi, an Anas bani Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi farizatun ala kulli muslim. Rawahu Ibnu Majah. Okey, maksud apa yang kita baca tadi, hadis tu maksud apa? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang
Islam. Apa maksud dia hadis tu? Menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Riwayat Ibnu Majah. Okey, baik. Jadi kamu pun tengok betul-betul dekat sini dan kamu rujuk yang ni, dua kotak ni untuk isi yang mana kosong tu di sini ya. Okey, boleh letak buku teks sebelah dengan modul ni dan kamu akan perasan lah apa yang tempat-tempat kosong ni nak isi apa supaya sama dengan buku teks punya. Okey, baik. Itu soalan yang pertama lah. Okey, soalan yang kedua untuk hari ini. Dia tanya mengenai pengertian ilmu fardu ain dan juga fardu kifayah. Ilmu fardu ain dan juga fardu kifayah. Okey, baik. Apa dia itu ilmu fardu ain dan fardu kifayah? Kita akan tengok di buku teks muka surat 129 ni. Yang ada kotak-kotak ni. Yang atas ni ada color merah dan juga color ungu, iaitu pengertian. Okey, ilmu ni dalam Islam dia ada dua jenis, iaitu ilmu fardu ain. Yang pertama ilmu fardu ain. Yang kedua ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah. Okey, pertama ilmu fardu ain, kedua ilmu fardu kifayah. Apa maksud ilmu fardu ain tu? Okey, ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Contohnya solat fardu. Okey, fardu ain ni ilmu yang wajib. Bila wajib ni setiap orang Islam ni, setiap mana siapa sahaja yang beragama Islam mesti belajar, mesti tahu ilmu fardu ain. Contoh apa dia? Contoh ilmu berkaitan dengan solat fardu, cara-cara nak sembahyang fardu. Kalau kita tak tahu cara, kita tak boleh sembahyang. Jadi kita kena belajar cara-cara sembahyang. Okey. Itu contoh ilmu fardu ain. Yang kedua, ilmu fardu kifayah. Okey, apa pula maksud ilmu fardu kifayah ni? Ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Contoh solat jenazah. Yang tadi setiap umat Islam kena kuasai ilmu fardu ain. Fardu kifayah pula sebahagian sahaja. Tidak semualah. Contohnya apa? Contohnya berkenaan dengan solat jenazah. Macam tadi solat fardu. Solat fardu setiap orang Islam kena buat. Solat jenazah sebahagian sahaja buat pun tak apa dah. Tak perlu semua orang. Sebahagian sahaja buat pun dah okey, dah kira yang tak buat pun tak ada dosa lah. Itu yang dimaksudkan dengan ilmu fardu kifayah, sebahagian orang Islam sahaja yang mempelajarinya. Tapi ilmu fardu ain semua, setiap mana yang beragama Islam kena menguasai. Okey. Okey, kita tengok latihan ni balik. Yang pertama, okey, kita tengok latihan ni ya. Okey, kamu kena padankan yang bulat ni, yang bulat atas ni ilmu fardu ain. Ini ya, ilmu fardu ain. Yang ini bawah dia ilmu fardu kifayah. Okey, ini kenyataan ataupun yang mana satu berkenaan dengan ilmu fardu ain, kamu garis pi ilmu fardu ain lah yang atas ni. Yang kalau kamu rasa penyataan ni berkaitan dengan fardu kifayah, kamu garis yang bawah ni fardu kifayah yang bawah ni. Okey, baik. Yang pertama, kita tengok kotak ni. Wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Wajib dikuasai oleh setiap.
Semua orang Islam kena belajar. Itu fardu ain ke fardu kifayah? Kalau kamu kata fardu ain, okey, garis pi atas. Kalau kamu kata setiap umat Islam kena belajar tu fardu kifayah, garis pi bawah. Okey, baik. Yang kedua, solat fardu dan menuntut ilmu Al-Quran. Solat fardu 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Cak belajar cara nak semayang fardu tu. Itu fardu ain ke fardu kifayah? Tadi ada kita terangkan dah dalam video yang sebelum tadi. Video yang tadi ni, awal-awal tadi buku teks tu kita dah baca sama-sama. Solat fardu ni fardu ilmu apa? Fardu ain ke fardu kifayah? Okey, kalau fardu ain garis pi bulat atas, fardu kifayah garis pi bulat bawah. Okey, kita baca kotak yang seterusnya. Wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Wajib dikuasai oleh sebahagian. Maksudnya tak semua orang kena belajar. Sebahagian sahaja. Yang tu fardu ain ke fardu kifayah? Kalau kata fardu ain garis pi bulat atas. Kalau kata fardu kifayah garis pi bawah. Okey, dan yang terakhir kotak yang bawah ni, solat jenazah dan ilmu harta pusaka. Sekali lagi, solat jenazah dan ilmu harta pusaka. Okey, tadi kita dah terang dah solat jenazah tu ilmu apa? Fardu ain ke fardu kifayah? Okey, kalau kamu kata fardu kifayah, okey, garis pi bawah ni. Okey, tolong gunakan pembaris dan buat dengan pensel. Jangan buat dengan pen, nanti tak boleh padam, susah nak padam. Okey. Baiklah, itu latihan yang kedua untuk hari ini. Seterusnya, muka surat seterusnya untuk hari ini kita nak buat. Kamu boleh rujuk tarikh ni lah. Ada tarikh, ada hari. Dan kamu tulis nama di atas ni, di ruang kosong tulis nama. Dalam tulisan Rumi pun tak apa. Okey, baik. Okey, baik. Untuk hari ni, muka surat yang kedua pula kita akan buat untuk pagi ni. Okey, muka surat yang ada tarikh dah. Tarikh dah ada semua dah di sini. Okey, baiklah. Kita perbesar sikit. Okey, berkenaan dengan, okey, kita baca dulu arahan dia. Tuliskan A. Tuliskan A bagi mewakili kepentingan ilmu fardu ain, dan B bagi mewakili ilmu fardu kifayah. Okey, maksudnya, okey, ni dia ada bagi banyak penyataan, ada 8 semua. Ada 8 semua, nombor 1 sampai nombor 8 ni. Okey, kalau kamu rasa nombor 1 ni kepentingan ilmu fardu ain, kamu tulislah A di sini besar-besar. Kalau kamu rasa nombor 2 ni kepentingan ilmu fardu kifayah, kamu tulis B. Ingat, fardu ain A, kifayah B. Okey, berkenaan dengan kepentingan ilmu fardu ain dan juga fardu kifayah. Okey, baiklah. Okey, kita akan tengok buku teks supaya kita boleh tahu mana satu kepentingan ilmu fardu ain, mana satu kepentingan ilmu fardu kifayah. Ini fardu ain ada 4 kepentingan. 1, 2, 3, 4. Ini yang kalau ungu ni fardu ain. Pada muka surat berapa buku teks? 129. 129. Okey, dan juga fardu kifayah ada berapa kepentingan dia? Ada 4 juga. Jadi 4 campur 4, 8. Tadi pun dia bagi pilihan jawapan kita 8. Cuma kita kena perasing lah. Nombor 1 ni fardu ain ke fardu kifayah? Okey, baik. Kita tengok dulu kepentingan ilmu fardu ain. Okey. Kepentingan ilmu fardu ain. Nombor 1, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Okay, itu kepentingan ilmu fardu ain yang pertama, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, membentuk peribadi yang sempurna.
Yang ketiga, kepentingan ilmu fardu ain, menegakkan syiar Islam. Dan yang keempat, hidup bahagia dan sejahtera. Okey, itu ilmu fardu ain, kepentingan dia. Sekarang kita nak tengok pula kepentingan ilmu fardu kifayah yang kalau merah ni. Okey, yang pertama, mewujudkan masyarakat yang bekerja sama. Yang kedua, melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi negara. Dan yang keempat, kepentingan ilmu fardu kifayah ialah umat Islam bertambah maju. Okey, itu sepintas lalu kita dah tengok kepentingan ilmu fardu ain iaitu yang color ungu ni, dan kepentingan ilmu fardu kifayah yang color merah. Okey, jadi sekarang kita nak buat latihan. Okey, baiklah. Yang pertama, dia kata mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Okey, kita pun keliru nak buat fardu ain ke fardu kifayah. Jadi kita tengok balik buku teks. Okey, dia kata apa? Mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Okey, cari di sini mana mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Okey, sini kita dah jumpa. Nombor 1, color merah. Jadi maksudnya fardu kifayah lah kalau color merah ni. Mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Okey, fardu kifayah. Jadi nombor 1 fardu kifayah, kita pun buh B. B untuk fardu kifayah. Okey, soalan nombor 2. Menegakkan syiar Islam. Menegakkan syiar Islam. Okey, mana menegakkan syiar Islam, kita cari. Mana? Okey, jumpa dah di sini. Menegakkan syiar Islam. Color apa? Color ungu. Ungu ialah fardu ain. Jadi kita akan buh fardu ain lah. A. Kita tulis A di sini ya. Sak-sak. Okey, itu 2 contoh dah bagi cara untuk cari fardu ain ataupun fardu kifayah. Okey, kamu boleh ulang balik lah video tadi ni yang kita baca di buku teks tadi sama-sama. Okey. Okey, Ustaz tolong baca dari nombor 3 sampai nombor 8. Okey, kemudian kamu cari sendiri di buku teks yang sama dengan dia lah. Duk belah mana? Kalau ungu fardu ain, kalau merah tadi fardu kifayah. Okey. Hidup bahagia, nombor 3. Hidup bahagia dan sejahtera. Hidup bahagia dan sejahtera. Kalau fardu ain tulis A, kalau fardu kifayah tulis B. Nombor 4. Umat Islam bertambah maju. Umat Islam bertambah maju. Nombor 5. Membentuk peribadi yang sempurna. Membentuk peribadi yang sempurna. Nombor 6. Meningkatkan ekonomi negara. Meningkatkan ekonomi negara. Nombor 7. Melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir nombor 8. Melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Okey, kalau kamu kata nombor 8 ni fardu ain, letak A. Kalau kamu kata fardu kifayah, letak B. Okey, kamu kena letak buku teks sebelah lah supaya kamu senang nak buat rujukan. Okey, baik. Itu sahaja cara untuk jawab muka surat modul yang kedua ni lah. Jadi sekian saja PDPR Pendidikan Islam kita untuk minggu yang ke-21. Kita akan bertemu lagi pada minggu ke-22 nanti insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.